Nombor 2, saya nak tanam durian. Yang ketiganya, senaraikan. You tidak ada penguasaan ilmu tadi, boleh tak cari sumber untuk dapatkan ilmu itu? Saya bersama dengan abah saya, iaitu Encik Asnan bin Jajuli, akan mengadakan satu sesi sembang santai. Okey. Sebenarnya pelawaan untuk menulis buku dari Dewan Bahasa lebih 30 tajuk. Cuma manuskrip tu memang ada 30 tu sudah siap. Tapi bila dicetak sebanyak 7 tu, saya nampak ketelusan tu kurang. Sehingga hari ini Abah menulis buku bersama Dewan Bahasa, tidak pernah sekalipun Dewan Bahasa panggil Abah untuk cerita tentang buku yang Abah tulis. So daripada situ tu yang Abah rasa malah dia gini tau. Kalau persoalan tu mengingatkan Abah satu sejarah zaman Rasulullah dulu, di mana penghijrahan Abdurrahman Auf daripada Mekah ke Madinah, yang mana kekayaan sebelum ini Abdurrahman Auf tadi kekayaannya begitu banyak, tapi disebabkan perpindahan tadi, harta kekayaan tu tidak boleh dibawa keluar, menjadikan zaman itu Abdurrahman Auf bila berhijrah bersama Rasulullah, dia dianggap muflis harta. Jadi bila sampai di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman Auf dengan sahabat baginda Rabai. Jadi di situ sehingga kan sahabat Rasulullah tadi menawarkan kepada Abdurrahman Auf untuk memperistrikan salah seorang isteri Rabai tadi. Apa jawab Abdurrahman Auf? Tunjukkan aku jalan untuk berniaga, dan bukan untuk mengembangkan perniagaan yang ada pada si Rabai tadi. Serupa juga macam Abah. Kekayaan rezeki apa semua tu, itu Allah akan turunkan kepada individu-individu yang dikehendaki. Tetapi Abah ni cuma memberi jalan. Dan bagaimana daripada sejarah cerita Abdurrahman Auf tadi tu kan, selepas dia berniaga, dia bertambah kaya. Kalau diikutkan berbilion-bilion kalau dibandingkan dengan nilai hari ini. Apa perniagaan dia? Pertanian. Itu zaman dahulu. Dan sekarang hari ini dengan populasi penduduk di seluruh dunia, di seluruh negara, apa yang diperlukan? Makanan. Makanan itu berkisar daripada apa? Pertanian. Jadi di sini bidang pertanian tadi sebenarnya skop dia besar. Dia meliputi tanaman, meliputi ternakan, dan meliputi perikanan. Dan hari ini ditambah satu lagi, meliputi kepada pemasaran. Jadi hari ini, keadaan hari ini yang mana sebelum ini, dari dalam perniagaan, pemasaran itu adalah penting. Pemasaran ini dalam perniagaan diibaratkan sebagai darah dalam tubuh manusia. Apa jadi kalau misalnya manusia itu tidak ada darah? Mati. Justru itu ambil daripada kesimpulan
daripada Abdul Rahman Auf lakukan tadi itu, perniagaan tadi khususnya dalam pertanian tadi terbagi kepada dua. Walaupun dalam pertanian terbagi pada dua. Apa dia? Pertama, jenis pertanian yang biasa-biasa. Yang kedua, jenis pertanian yang agak luar biasa. Yang biasa tu macam mana? Yang luar biasa macam mana? Yang biasa ni macam ternak lembu, ternak lembu, ternak kambing, yang diperlukan oleh manusia untuk hidup. Keperluan semasa. Tapi perniagaan yang biasa-biasa ni untung tak besar. Cuma volume dia. Volume dia kena besar. Macam contoh apa perniagaan yang luar biasa tadi dalam pertanian, contohnya macam herbal. Yang dah diproses yang tu lah. Yang dah diproses. Maknanya tetapi permintaannya terhad, keuntungannya tapi harganya lagi mahal lah harganya. Alright, yes. Tapi permintaannya terhad. Daripada gambaran ini, maknanya cuba kita sama-sama fikir, dan sama-sama renungkan, adakah pertanian tadi tidak mampu bersaing dengan industri-industri yang lain? Perniagaan ni dia sama juga macam politik. Bila berpolitik, kamu kena ramai pengaruh. Berniaga, kamu kena ramai pelanggan. Jadinya dalam keadaan perniagaan tadi itu yang ingin kamu kena study apa sebenarnya perniagaan untuk kamu ceburi. Dia ginilah, abang kasih simple lah. Cuba kamu senaraikan apa yang terlintas dalam kepala kamu. Apa yang terlintas tadi, you ambil kertas, ambil pen, tulis dah. Apa yang terlintas kamu nak buat dalam pertanian tadi, senaraikan. Satu contoh, saya nak ternak ikan keli. Nombor 2, saya nak tanam durian. Yang ketiganya, senaraikan. Bila dalam senarai tadi, biarpun 50 ataupun 200 sudah diliskan tadi, tak apa, buang masa sikit, 1 hari 2 hari, kamu senaraikan. Lepas senaraikan, tapis, katalah tadi ada 200 list tadi. List tadi. Nak miaga ni nak berkambing apa semua kan. Azub. Daripada 200 tadi, you ambil 10%. Yang betul-betul you fikirkan masyarakat memerlukan. Yang ada pasaran. Kemudian yang you fikirkan bahawa kamu mampu untuk mencari ini. Sekarang ni nak mengenal pasti diri kamu itu sebenarnya cenderung ke mana. Sebab benda ni, kalau misalnya abah cakap, ini, kalau semua orang buat ini, sedangkan beribu-ribu tajuk item yang you boleh buat, kalau abah cakap ini, semua orang ini menjadikan benda ni akan jadi lambakan. Itu sebabnya sama juga macam Allah jadikan tadi itu satu orang tadi pasti berbeza antara satu sama lain, termasuk tugas-tugasnya berbeza. Alright? So sekarang ni you telah tapis tadi, tinggalkan 10%. Mana kalau 10% daripada 200 item, you ada 20. Okay? Daripada 20 ni, you tapis, jadikan 2 perkara. Kemudian last kali you pilih 1 daripada 2. Pertama, penguasaan ilmu daripada tajuk itu. Kalau misalnya you tidak ada penguasaan ilmu tadi, boleh tak cari sumber untuk dapatkan ilmu itu? Contoh, katalah you pilih pemasaran. Sekarang teknik macam mana untuk pemasaran hari ini? Mungkin cara video. Boleh tak kamu pelajari benda tu?
Maknanya ini di antara satu tapisan-tapisan yang perlu kamu ambil. Kemudian dari sudut kemampuan, contoh dalam usia-usia kamu, mungkin mungkin ada modal, tetapi modal mungkin terhad. Jadi kamu gunakan tapisan tadi. Cukup tak kalau modal aku sebanyak ini, modal saya sebanyak ini untuk memulakan perniagaan macam ini? Okay? So maknanya satu daripada dua. Setelah kamu dapat satu tajuk tadi itu, kamu jangan buang senarai-senarai ini. Bila kamu memulakan tajuk yang kamu dah pilih, inilah kenapa kamu pilih yang satu daripada 200. Ini adalah the best untuk diri kamu. Tetapi psikologi manusia tadi itu, bila kamu memulakan tajuk yang dianggap best from the best, bila kamu mengalami masalah, contohnya nak dapatkan ilmu yang lebih mantap tentang tajuk tadi itu, ataupun kekangan sedikit modal kekurangan itu kan, kita punya pemikiran akan mudah untuk lari tau. Maksudnya susahlah yang tajuk ni, dan kamu akan cuba yang lain. Yang lain. Sedangkan benda baru, tajuk baru yang kamu nak cuba tadi tu sudah terkeluar daripada list you. Kenapa kamu nak pilih juga? Mungkin disebabkan bila kawan kamu tadi buat tajuk yang you nak ceburi tadi, yang baru ni, dia dah sukses. Tapi kena ingat, itu yang awal-awal tadi tu. Maknanya satu-satu orang tadi tu dia ada berbeza-beza dia punya jalan cerita. Bidang cerita dia. Okay. So faham tak? Faham. Maknanya satu tadi you kena berpegang teguh, jadikan sampai jadi. Okay. Faham. Faham ya? Alright. Di dalam perniagaan tadi, majoriti sebelum ini orang-orang Melayu mengusahakan pertanian. Dia hanya majoriti banyak boleh mengeluarkan produk, tetapi kelemahannya dari sudut pemasaran. Kebanyakan pemasaran hasil pertanian orang-orang Melayu tadi dipasarkan oleh orang lain atau orang asing, orang bangsa asing. Tetapi fenomena keadaan hari ini berbeza, udah mengubah, dan sebenarnya sangat cantik hari ini untuk orang-orang Melayu, untuk orang Bumi Putra bangkit. Sebab dalam perniagaan tadi mesti ada permintaan dan penawaran. Bila di bidang pertanian tadi, apa yang seharusnya kita buat tadi itu, mestilah jaga dia gini tau, 4 perkara yang bila you nak menghasilkan produk dalam pertanian, 4 perkara yang you kena ada. Pertama, ilmu yang menyeluruh tentang apa yang kau buat. Yang keduanya, kamu kena tahu macam mana nak keluarkan produk tadi dengan banyak, kuantiti yang banyak. Dan yang ketiga adalah produk yang banyak tadi perlunya kualiti yang baik. Dan yang keempat adalah, boleh tak kamu tawarkan produk tadi dengan harga yang murah tetapi kamu ada untung. 4 perkara ni mesti ada. Ilmu, kuantiti, kualiti, dan penawaran yang murah tetapi ada untung.
Contoh, katalah kamu nak ceburi dalam bidang ternakan ikan keli. Ternakan keli, okey. Contoh. Alright. Jadi sekarang ni harga ikan keli di pasaran RM4.5, RM5 sekilo. Ikan keli dewasa. Jadi pengusaha ikan keli ini sudah mengusahakan berpuluh tahun yang lalu. Dan hari ini kamu masih baru untuk menceburi. Adakah mampu untuk kamu menyaingi mereka? Ilmu. Ilmu tadi itu, you tahu tak? Kalau tajuk dari sudut apa ni, ikan keli tadi, bila kamu ada ilmu untuk menetaskan ikan keli dari satu induk pasang ikan keli, dia akan menghasilkan anak benih antara 5 hingga 30,000 ekor. Kalau hari ini anak ikan keli, kalau kamu nak menternak ikan keli, kamu kena beli ataupun ada benih ikan keli. Kalau kamu tidak tahu pembenihan ikan keli, kamu boleh beli daripada pembekal lain, anak ikan keli. Harga anak ikan keli tadi antara 10 sen hingga 30 sen. Ikut saiz. Katalah 10 sen. Bila kamu nak menternak 100,000 ekor, makna modal kamu yang diperlukan adalah 10,000 untuk anak ikan keli. Kemudian kalau itu 100,000, kalau 1 juta, you kena ada modal 100,000 untuk anak ikan keli. Tapi bila you ternak dalam tempoh yang singkat, mungkin kesilapan air yang sudah tercemar dan sebagainya, mati anak-anak ikan keli. Sebab bila mati tadi, kalau 100 juta ekor anak ikan, berapa kos kerugian kamu? 100,000 baru kos pada anak benih. Tapi bila kamu ada kebolehan menghasilkan anak benih tadi itu, berapa pasang ikan keli untuk menghasilkan 1 juta? Kalau misalnya satu sepasang ambil pura 10,000, untuk dapatkan 1 juta tadi hanya 100 pasang je. Ya, betul. Okey. So di situ you sudah ada penjimatan kos. Walaupun orang sudah berkecimpung dalam bidang ini 10-20 tahun yang lalu, dan kamu yang baru tadi mampu untuk bersaing. Di situ di mana key dia? Ilmu. Itu sebabnya tadi bila you nak hasilkan produk, 4 perkara. Bila you awal sekali tadi, bila kamu nak ambil tajuk mana satu, itu yang tapis. Lepas patutnya. Dan satu lagi, bila kamu dah katalah berbalik pada contoh tadi ikan keli tadi kan. Pertama ilmu. Ya. Okey. So sekarang ni ilmu ini kamu boleh dapat melalui bertanya orang, melalui belajar, melalui ini. Bila sudah ada ilmu tadi, kamu mesti ada pengalaman. Macam mana kamu nak dapatkan pengalaman? Bila dah ada ilmu, dah ada minat, dah ada ilmu tadi, bila kamu mulakan, tak kira lah dalam skala kecil ke skala besar gitu, bila kamu mulakan, automatik ada pengalaman. Kamu dah ada pengalaman. Tak semestinya pengalaman tadi itu mesti sukses atau berjaya dengan walaupun gagal tak apa. You ada pengalaman. Okey. Daripada pengalaman ini, kamu kena perbaiki pengalaman sehingga pengalaman ini menjadi kemahiran. Maksudnya, bila kamu dah mulakan, kamu sudah ada pengalaman. Bila pengalaman ini, kamu seharusnya perbaiki kelemahan daripada pengalaman tadi itu. Okey, study balik. Study yang kenapa sebab gagal tadi itu atau kurang cantik. Tanya orang, baca buku, tengok dekat YouTube apa semua gitu kan. Okey,
buat lagi untuk pengalaman yang kedua. Pastinya pengalaman yang kedua ini penambah baikan untuk pengalaman yang pertama. Faham. Okey. Nah, kemudian in case terjadi lagi pengalaman tu belum sharp lagi tuan, cari lagi sehinggalah kamu menguasai ilmu melalui keterampilan pengalaman. Bila kamu sudah menguasai tadi, pengalaman tadi sudah lengkap, maka kamu sudah meningkat pada satu tahap, iaitu kamu sudah ada kemahiran. Okey. Daripada kemahiran inilah baru akan datang perniagaan. Faham tak? Maknanya dari sudut mana sekalipun, daripada tajuk itu kamu sudah mahir. Pengalaman saya yang sangat mencuit bila saya memulakan dengan tajuk durian. Sekitar setahun saya memulakan tajuk durian tadi. Pihak pengurusan Masjid Lubuk Pusing menjemput saya untuk memberikan kuliah antara lepas maghrib membawa ke Isyak. Dekat masjid tu lah. Ya. Peringkat awalnya Masya Allah, berdebar. Sangat-sangat saya teruja. Bukan teruja dan satu keanehan. Banyak tempat saya pernah, tetapi jemputan ke masjid saya tak pernah. Dan saya pun sangat takut juga gitu kan. Jadi pelawaan daripada nazir tersebut, masjid tersebut, saya bagi tahu pada beliau saya tak boleh pergi sebab saya tak ada watikah. Ni dia ceramah tu. Untuk surat kebenaran bercakap di masjid. Apa yang saya difahamkan daripada nazir tadi, tak apa. Perkara itu saya akan mohonkan di pejabat agama Islam di Sabak Penam. Esoknya memang saya surat kebenaran untuk bercakap tu. Jadi di situ menjadikan saya terpaksa study pertanian berkaitan agama tadi. Itu yang kebetulan macam menantu saya seorang tu imam dekat Masjid Jelutong. Kemudian anak-anak ada 2 atau 3 orang yang mengajar bahagian agama. So di situ dalam Al-Quran tadi, salah satu bidang pekerjaan yang disebut dalam Al-Quran adalah pertanian. Sehingga kan bila kamu menanam tanaman, walaupun dimakan oleh binatang buas, walaupun dicuri, halanya tetap dikira sedekah. Okey. Jadi bagi saya merumuskan begini tau. Contoh macam abah ni dah berumur. Macam persoalan tadi untuk golongan yang berumur, kaitan dengan agama. Okey, apa agama menekankan? Maknanya kalau ikut umur abah ni dah kira hampir masuk waktu senja. Umur usia Nabi Muhammad SAW pun berapa tahun umurnya? 64 tahun. Maknanya bagi umur yang hampir 60 tahun, kalau nak menyamai umur Nabi tadi, hanya tinggal beberapa tahun. Apa saranan dalam agama untuk apa? Terutama untuk usia-usia macam ni. Berbakti lah. Maknanya untuk kamu bawa bekalan kehidupan yang kekal, kehidupan yang sebenar. Apa dia? Maknanya sembahyang. Mana apa yang ibadat yang disarankan, yang disuruh oleh Allah tadi itu. Sembahyang, puasa. Persoalannya sekarang, sembahyang, puasa, zakat, apa semua tu
perlu dan sangat perlu untuk kita buat, terutama sembahyang. Persoalannya, adakah sembahyang kita selama ini diterima? Subjektif bukan? Betul. Tetapi wajib dibuat. Terima ataupun tidak, itu hak Allah. Betul. Okey. Yang kedua, apa yang boleh menjamin kita kehidupan di hari akhir? Anak-anak yang soleh. Contoh macam saya. Saya ada anak, 7 orang anak. Maknanya, tapi persoalannya, adakah anak-anak kamu itu anak-anak yang soleh? Kita sebagai ayah mengharapkan, mengharapkan anak-anak yang soleh. Tapi kena ingat, kamu juga adalah sebagai seorang anak kepada ibu bapa kamu. Adakah kamu sebagai ayah, kamu itu anak yang soleh kepada mereka? Masih subjektif lagi. Yang ketiga, apa kata dalam agama kita? Kamu ajarkan ilmu-ilmu kebaikan kepada orang lain untuk kegunaan orang lain, maka kamu juga akan mendapat pahala untuk kehidupan hari yang kekal. Okey, itu yang sebab personally saya lah, saya cuba tulis dekat buku apa semua. Tapi adakah apa yang kamu tulis tadi boleh menghasilkan satu jaminan untuk kamu selesa ataupun jaminan untuk hidup ni di hari yang kekal? Masih umum lagi. Masih lagi. Tetapi bila kamu menanam pokok dan pokok tadi berbuah, walaupun dicuri, walaupun dimakan oleh binatang buas, walaupun kamu sudah meninggal, pahalanya tetap mengalir sebagai sedekah. Simple kan? Simple. Jadi sekarang ni, kalau menjawab persoalan tu, apa kaitan antara pertanian dengan ni? Saya cabang-cabang yang lain tu mungkin boleh rujuk pada ustaz-ustaz ni. Tapi bagi saya untuk menjawab persoalan itu, saya cuba yang terbaik. Andai kata ada kekhilafan tadi, kena rujuk pada yang lebih arif. Dengan jawapan-jawapan yang agak mantap dan yang saya sendiri boleh mampu terima jawapannya, dan insya-Allah rakan-rakan sendiri pun dapat input dan ilmu yang boleh diterima, yang boleh diguna pakai untuk kegunaan harian, terutama dalam pertanian, insya-Allah. Okey. Semoga berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.